untuk TDC tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana dapat meluangkan masa di pagi yang sibuk ini untuk kita mendengar sedikit perkongsian ilmu mengenai patuh syariah. Mengenai patuh syariah. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang tanya kenapa syarikat perlu patuh syariah dan apa makna syarikat patuh syariah. Adakah patuh syariah semua orang perempuan semua kena pakai tudung, termasuk orang Islam, bukan Islam, ya, adakah orang bukan Islam kena masuk Islam dan sebagainya? Kita akan menjawab persoalan itu. Ya, apa maksudnya syarikat patuh syariah? Saya punya video tak nampak, saya pun tak tahu kenapa. Ya, tapi tak apa. Slide nampak ya? Slide nampak? Nampak Ustaz. Okey. Tapi video saya tak nampak, tak apalah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, apa itu patuh syariah? Nanti kita akan huraikan sedikit sebanyak supaya kita dapat memahami. Kalau tak dapat ilmu yang penuh hari ini, ya, insyaAllah di bulan-bulan yang akan datang kita akan huraikan dengan lebih lanjut lagi. Apakah topik-topik yang kita akan bincang hari ini? Kita akan bincang apa itu komponen ajaran Islam. Kita tahu apa itu Islam, rukun iman. Tapi apakah komponen ajaran Islam? Ya, kemudian kita tanya atau kita akan bincang apakah itu, kenapa perlu patuh syariah? Kenapa syarikat, kenapa diri kita sebagai individu perlu ataupun wajib patuh syariah? Dan bagaimana pula ciri-ciri perniagaan ataupun syarikat yang patuh syariah? Syarikat yang patuh syariah macam mana? Yang ada sijil ke? Ya, yang semua staf-staf dia pakai tudung ke? Yang staf dia semua pakai niqab ke? Staf dia semua pakai jubah ke? Yang macam mana ciri-ciri perniagaan patuh syariah? Dan topik yang akhir hari ini, kita akan bincang bagaimana TDC Holding Sedia Berhad melalui proses pematuhan syariah. Apakah yang telah dilalui oleh TDC selama lebih kurang 7 bulan daripada bulan Jun atau Julai tahun lepas sehingga bulan Februari ya, tahun ini, barulah syarikat itu patuh syariah. Dan jika ada soalan di penghujung ceramah ini atau kuliah ini, saya sedia menjawabnya insya-Allah. Baik. Mula-mula sekali kita kena faham, kita kena sedar ya bahawa kita ni dalam satu perjalanan yang jauh. Kita semua dalam satu perjalanan yang jauh. Tiada siapa dalam dunia ini yang boleh orang kata apa mengatakan bahawa dia tidak akan mati. Tiada siapa dalam dunia ini yang boleh mengatakan bahawa dia tidak dilahirkan oleh ibunya. Tidak ada siapa dalam dunia ini mengatakan dia tidak akan jadi tua atau dia tidak akan mati. Semua orang akan jadi tua ataupun sebelum dia jadi tua dia akan mati. Tetapi yang pastinya kalau kita tidak mati awal, kita mati tua. Tapi semua orang akan mati. Betul tak? Jadi dalam Islam kita percaya ataupun kita beriman bahawa kita ini adalah dalam satu perjalanan yang jauh. Ya, kita dalam perjalanan. Kalau kita nak pergi daripada Sabah ke nak datang Kuala Lumpur, perjalanan yang jauh. Tapi perjalanan yang saya maksudkan ini adalah satu perjalanan yang amat jauh. Tak dapat diukur dengan kilometer ke batu ke dan sebagainya. Kita sebenarnya dalam 5 destinasi. Kita telah lalui 2 destinasi. Ya, kita dalam perjalanan ke destinasi kelima. Sekarang ni kita dalam destinasi yang ketiga. Ya, apakah destinasi yang pertama? Destinasi yang pertama, kita dahulu berada di alam azali, kita panggil. Alam azali ataupun kadang-kadang orang panggil alam roh, ya, alam roh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172 maksudnya. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-menurun dari tulang belakang mereka dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri sendiri sambil ia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, yakni roh-roh semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami yang menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata kepada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Walaupun seseorang itu percaya atau tidak percaya kepada Tuhan sekalipun, dia akan tahu kewujudan Tuhan itu. Sebab di alam azali ini,
di alam roh ini mereka telah mengaku bahawa Allah itu adalah Tuhan mereka. Allah itu adalah Tuhan mereka. Mereka bersaksi dengan Allah bahawa Allah itu Tuhan mereka. Kemudian daripada alam azali atau alam roh ini kita ke alam apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita ke alam rahim. Ya, alam rahim dalam perut ibu kita. Ya, dalam perut ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 6. Ya, dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kenapa dipanggil alam yang berbeza? Sebab apa? Dalam alam apa tu? Dalam alam rahim kita hidup dalam air. Kita apa? Mentuban. Air apa? Saya pun tak tahu. Ya, kita hidup dalam air. Kita boleh hidup dalam air. Jadi sekarang ni kita boleh hidup dalam air je. Boleh lah takat 3 minit. Takat 3 minit dah jadi biru dah. Betul tak? Ya tuan-tuan. Jadi alam yang lain. Jadi kita hidup di dalam alam rahim sebelum kita dilahirkan ke dunia. Allah bentukkan kita dalam alam rahim itu. Setelah kita dilahirkan ke dunia, ya, maka kita berada di alam dunia atau kita panggil alam fana. Alam fana. Ini adalah destinasi yang ketiga. Destinasi yang ketiga. Kita semua ada di sini. Ada tak dealer-dealer ataupun director-director sini yang tak ada di sini? Dia masih ada di alam rahim. Pelik kan? Ya. Ini semua kita ada di sini sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maksudnya, tidak aku yakni Allah jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Ya, maksudnya kenapa tujuan kita hidup di dunia ni? Kenapa semua kita ni ada di dunia ni? Tidak lain, tidak bukan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ya, untuk beramal ibadat kerana Allah. Ya, kita hidup ini hanya kerana Allah. Kalau kita hidup kerana orang lain, kita buat kerja kerana orang lain, ya, kita makan kerana orang lain, maka sia-sia hidup kita. Dan di dunia ini dipanggil yaumul amal, ya. Dipanggil yaumul amal. Apa maksud yaumul amal? Di dalam dunia inilah kita nak beramal. Kita kena beramal. Kita wajib beramal untuk pergi ke dunia yang seterusnya. Ya. Sepatutnya kita beramal bersungguh-sungguh setiap saat, setiap minit, setiap jam kita beramal supaya itu kita buat persediaan kepada alam yang keempat dan kelima. Apakah alam yang keempat yang kelima? Iaitu alam barzakh dan alam akhirat. Apa dia alam barzakh? Mati saja kita, dicabut roh daripada tubuh badan kita, maka kita pergi ke alam barzakh. Alam barzakh ataupun alam kubur. Ya, alam kubur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan untuk sementara waktu sahaja. Dan sesungguhnya hari akhirat itu sajalah negeri yang kekal." Kita masuk ke alam akhirat. Alam akhirat adalah alam yang kekal. Kekal maksudnya apa? Tiada had waktu. Di dunia ini apabila kita meninggal saja, mati saja kita, ya, kita pergi kepada alam barzakh. Maksudnya di dunia ini kita ada limited time. Ya, limited time. Berapa time tu? Wallahu alam. Sekejap lagi ke, besok ke, muda ke, tua ke, baru lahir ke, ya, ataupun baru tengah duk tingkatan 5 ke, ataupun tua sampai 120 tahun, kita tak tahu bila kita akan mati. Sebab itulah kita kena buat persediaan. Jadi sekarang ini kita di alam mana? Cuba angkat tangan. Kita di alam akhirat ke kita di alam dunia? Kita di alam dunia, betul tak? Alam dunia dipanggil yaumul amal. Yaum maksudnya masa untuk beramal. Beramal yang baik. Supaya apabila kita pergi ke yaumul jaza. Yaumul jaza itu maksudnya hari pembalasan. Apa saja kita buat di dunia ini, sama ada terlintas di hati ataupun dibuat dengan tangan kita, semuanya akan diberi balasan. Jadi dunia ini adalah untuk kita kutip apa? Kutip persediaan untuk hari akhirat. Macam mana persediaan itu? Buatlah apa yang Allah suruh dan jauhi apa yang Allah larang. Bila kita buat apa yang Allah suruh, kita buat persediaan yang betul. Bila kita kita langgar perintah Allah, maka kita buat persediaan yang salah. Contohnya kita nak pergi United Kingdom. Sekarang susahlah nak pergi United Kingdom. Sebab apa?
COVID tak habis-habis lagi. Allah bagi kat kita percubaan COVID. Betul tak, tuan-tuan dan perempuan? Cubalah tuan-tuan dan perempuan nak pergi UK. Kita bawa duit apa? Kita bawa duit apa? Orang ni dia bawa duit ringgit. Dia bawa duit ringgit. Sampai-sampai ke London, dia nak belanja ringgit. Orang kata, apalah kamu ni? Ya, ini apa ni? Ini alam UK. Alam UK, bukan alam Malaysia. Kenapa kamu bawa ringgit? Dia tersilap bawa apa? Bawa duit. Begitu juga kita nak pergi alam akhirat. Ya, alam akhirat. Ya, kita tak boleh bawa apa-apa dekat dunia ini ke akhirat. Kita hanya bawa apa dia? Currency, mata wang akhirat, iaitu pahala sahaja kita boleh bawa. Itu saja yang kita boleh beli apa? Kita boleh beli syurga. Tak tahulah harga syurga berapa, tuan-tuan dan perempuan. Harga syurga amat mahal, tak tahu. Harga neraka murah. Harga neraka murah. Siapa nak masuk neraka, buatlah dosa. Senang aja. Tapi buat pahala tak tentu masuk syurga. Jadi buatlah amalan yang banyak. Amalan yang bersungguh banyak. Berniaga dengan baik. Berniaga dengan bercakap benar. Bercakap dengan amanah dan sebagainya. Ya, jual beli dengan amanah. Supaya kita buat persediaan yang betul. Supaya kita bawa banyak mata wang akhirat. Iaitu pahala. InsyaAllah. Jadi, mau atau tak mau tuan-tuan dan perempuan, kita akan pergi alam barzakh. Mau tak mau kita akan pergi alam akhirat. Sekarang ni korang tanya, engkau nak pergi London tak? Tak mau. Kita boleh pilih. Engkau nak pergi Bangkok? Tak mau. Semua kita boleh kata, betul tak? Cuba tanya, kamu nak pergi alam akhirat? Tak mau. Tak mau, kita akan pergi. Maka apabila kita tiada pilihan, ya, sama ada nak pergi atau tak nak pergi alam akhirat, lebih baik kita berusaha bersungguh-sungguh untuk buat preparation. Buat preparation, bawa bekalan banyak-banyak. Sebab kita tak tahu bekalan banyak mana yang mencukupi untuk kita masuk syurga. Tuan-tuan dan perempuan, ada tak orang nak masuk neraka? Tak ada siapa, tuan-tuan. Kalau saya tanya berapa orang hari ini? Kalau saya tanya hari ini 107 orang, siapa nak masuk neraka, angkat tangan. Tak apa, orang tak mau. Dia kata apa? Ustaz tanya merepek. Betul tak? Orang tanya merepek. Cuba angkat tangan. Siapa nak masuk neraka? Tak ada siapa nak masuk. Tapi kita tanya balik. Adakah amalan kita ini cukup untuk mengelakkan kita daripada neraka? Cuba kita tanya. Adakah amalan kita cukup untuk kita masuk syurga? Adakah kita layak masuk syurga? Tak tahu, tuan-tuan. Kalau kita nak bagi mendekatkan diri kepada kelayakan masuk syurga, buatlah apa yang Allah suruh. Jauhi jauh-jauh apa yang Allah larang. Baik, tuan-tuan dan perempuan. Ya, apakah komponen ajaran Islam? Komponen ajaran Islam ada 3. Ya, komponen ajaran Islam ada 3. Yang pertama sekali dipanggil akidah. Yang pertama sekali dipanggil akidah, iaitu berkenaan semua bentuk keimanan dan kepercayaan seorang Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaannya, dari asas iman mengenai kewujudannya sehingga ke semua suruhannya. Jadi akidah ni kita percaya Allah itu satu, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, kita percaya alam akhirat, kita percaya qada dan qadar, itu semua akidah. Akidah ini kena jadi bulat, jangan bersegi-segi. Bulat maksudnya apa? Apa yang Allah suruh dalam Quran, kita ikut je. Tak payah nak soal. Betul ke? Ya, apa yang Allah cakap ni betul ke? Kenapa riba tak boleh? Kenapa judi tak boleh? Kenapa tu? Kenapa? Tak payah tanya, buat je. Buat je, sebab kita dalam alam dunia ni kita nak bersedia untuk pergi ke akhirat. Jadi kita kena percaya secara bulat. Yang satu hari kita akan mati. Yang satu hari kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menjawab setiap perbuatan kita di atas bumi ini. Dekat dunia ni, kalau orang panggil kita, kita tanya, apa kamu buat? Kita bolehlah kau tim dengan dia ke, kita bolehlah selok-selok kona-kona sikit ke. Hari akhirat kita tak ada lah yang tu. Allah dah tahu apa kita buat. Cuma Allah nak tanya bagi confirm je, tuan-tuan dan perempuan. Ya, jadi janganlah kita berleka-leka di dunia ini. Apakah komponen yang kedua dalam ajaran Islam? Komponen yang kedua dalam ajaran Islam ialah dipanggil syariah. Syariah merangkumi semua aspek kehidupan berkenaan semua bentuk perbuatan fizikal sebagai bukti beriman, di mana dikenali sebagai undang-undang Islam. Kita akan kupas sikit sekejap lagi. Ya, jadi mula-mula kita kena percaya kepada Allah. Kita ni daripada alam azali, kita ni daripada alam rahim. Ya, bahawa kita telah mengaku Allah itu sahajalah Tuhan. Ya, yang patut disembah, yang patut diikut. Ya, lepas tu kita kena buktikan bahawa
kita ni betul-betul taat dan beriman kepada Allah melalui apa? Melalui syariat. Allah tidak hantar kita ke bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan, dengan sia-sia. Allah hantar kita ke bumi ini dengan undang-undangnya. Ya, dengan undang-undang semua aspek, hukum, hakam semua dah ada. Ya, yang mana yang boleh buat, yang mana yang tak boleh buat, Allah dah suruh dia, dah bagi tahu dah melalui Quran dan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kereta Proton apa? Proton X70, ya. Proton X70. Bila saja kita pergi beli, berapa lama nak dapat X70 ya? X50 lagi lama nak dapat. Ya, X50. Jadi bila dia keluarkan daripada kilang tu, dia pergi kepada dealer-dealer kat showroom tu, tuan-tuan pergi beli, buka saja dia punya glove compartment box tu, ada satu manual dia tebal. Setebal Quran kot. Ya, apa adalah manual tu? Dia cerita mana pasang lampu macam mana, ya, nak tukar bateri macam mana, nak tukar gear macam mana. Aku dah tahu dah. Dia kata tak apa, ini guideline dia. Kita kata aku tak mau lah buku ni, buang je buku ni, buat sia-sia je. Dia kata kena bubur minyak hitam F5W30. Malas lah nak bubur minyak hitam F5W30. Aku nak bubur minyak putih lah. Aku lagi pandai nak jaga kereta ni. Tuan-tuan rasa apa jadi pada kereta tu? Jadi elok ke jadi kelang kabut? Memang jadi punah warna. Itulah manusia. Allah hantar kita ke muka bumi ini. Ya, Allah dah bagi manual Quran dan hadis. Kalau kita ikut, kita selamat. Kalau kita ikut, kita selamat. Ya, kalau kita nak bubur minyak putih pula, jadi apa? Rosaklah hidup. Sebab itulah kebanyakan manusia ini rosak. Kejap pasal isu capan lah, kejap pasal isu macam-macam lah, tuan-tuan dan puan-puan. Rosak manusia ni sebab dia tak nak ikut Al-Quran. Yang ketiga komponen Islam adalah akhlak. Akhlak ini adalah apa yang orang nampak. Akidah orang tak nampak. Syariah orang pun tak nampak pada kita. Akhlak orang nampak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah merangkumi kelakuan, tingkah laku, etika, moral dalam semua kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Akhlak seperti apa? Larangan sombong, larangan maki hamun, larangan riya, larangan menjaga adab dan sebagainya. Itu akhlak. Apa itu akhlak sebenarnya? Akhlak itu macam satu pokok. Ya, macam satu pokok. Pokok yang ada buah. Buah itu adalah akhlak. Kalau pokok itu tak ada buah, maka sia-sia pokok itu. Cantik macam mana pun sia-sia. Kalau pokok itu tak ada buah, maksudnya akar umbinya, iaitu akidahnya ada problem. Ya, baik. Jadi ada 3 komponen dalam Islam, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Baik. Jadi kalau kita nak tunjuk dalam satu carta, dia macam ni. Jadi Islam itu ada 3 komponen. Ya, Islam itu ada 3 komponen. Yang pertama sekali adalah akidah, iaitu iman dan kepercayaan kepada Allah. Yang kedua ialah syariah, iaitu undang-undang Islam. Yang ketiga adalah moral dan etika, ya, ataupun akhlak. Di bawah syariah pula terbahagi kepada 2. Syariah terbahagi kepada 2, iaitu ibadat ataupun fiqh ibadat, iaitu hubungan kita dengan Allah. Ya, apa-apa hubungan kita dengan Allah, solat, syahadah, zakat dan sebagainya. Itu hubungan kita dengan apa? Dengan Allah. Dan yang kedua ialah muamalah ammah ataupun fiqh muamalah. Itu adalah undang-undang berkenaan dengan hubungan sesama manusia. Ya, hubungan sesama manusia seperti berniaga dan sebagainya. Dan di bawah fiqh muamalat terdapat 5 lagi komponen, iaitu as-siyasah, politik. Politik adalah sebahagian daripada fiqh muamalat. Jenayah ataupun undang-undang jenayah sebahagian daripada fiqh muamalat. Al-iktisad, iaitu aktiviti ekonomi yang macam kita buat, itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Jihad dan juga al-munakahat. Munakahat undang-undang keluarga seperti nikah kahwin, cerai, faraid dan sebagainya. Jadi apa saja tata cara ataupun undang-undang antara manusia dengan manusia dipanggil muamalah. Yang hijau ni ialah fiqh muamalah. Politik pun adalah muamalah. Undang-undang jenayah pun adalah muamalah. Kenapa tuan-tuan? Kita takkan nak berpolitik seorang, betul tuan-tuan? Ya, kita kena politik dengan orang lain. Kenapa tuan-tuan? Kita dalam dunia ini kita tak boleh hidup seorang-seorang. Ya, kita punya air yang datang daripada tap dekat rumah tu pun
orang kena ambil daripada sungai, bersih, hantar melalui paip dan sebagainya. Mana kita boleh buat air kita sendiri, betul tak? Ya, baju, kita punya cermin mata, komputer dan sebagainya, semua orang lain buat untuk kita. Jadi kita perlu tahu berkenaan dengan muamalat sebab kita tak boleh hidup seorang. Kita hidup bergantung kepada orang lain. Inilah fiqh muamalat. Baik. Apa itu patuh syariah? Yang mudah kita nak cakap, patuh syariah. Apa dia patuh syariah? Ialah patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Patuh saja tidak cukup. Kita mesti menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pada masa yang sama kita mengamalkan benda-benda yang Allah larang, itu bukan patuh syariah. Jadi apakah maksud patuh syariah? Ialah patuh kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam Quran dan hadis. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Islam itu sempurna. Islam itu sempurna atau dalam bahasa maksudnya perfect, perfect. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sadaqallahul azim. Ya, maksudnya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatmu dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Jadi agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Oleh itu, Islam itu adalah sempurna. Islam itu adalah cara hidup. Islam itu hanya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurna maksudnya setiap gerak-geri hidup kita ada Islam. Berniaga, berkeluarga, bekerja, bercucuk tanam dan sebagainya. Ya, mentadbir negara, mentadbir pejabat, semua ada Islam dalam itu. Sebab Islam itu cara hidup. Sebab Islam itu sempurna. Ya, baik. Apakah sumber-sumber syariah ataupun hukum-hukum Islam? Ya, apakah sumber-sumber hukum Islam? Kita bincang sedikit, tuan-tuan dan puan-puan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum ya bihima kitab Allah wa sunnati nabiyyi." Ya, sadaqa Rasulullah. Apa Nabi kata? Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan sesat kalau kita pegang dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sumber hukum. Apakah sumber-sumber hukum yang lain? Seperti ijma'. Ijma' apa dia? Ijma' ulama maksudnya kesepakatan ulama. Mereka berdasarkan kepada ayat Quran juga dan sunnah. Tapi kadang-kadang model-model ni taklah ditulis apa-apa dalam Quran macam tu. Ya, secara direct. Maka perlukan ijma' ulama. Contohnya insurans dulu mana ada. Jadi ada ijma' ulama yang mengatakan insurans konvensional adalah haram. Ya. Dan juga al-qiyas. Al-qiyas ini adalah maksudnya dia ambil contoh ataupun perumpamaan-perumpamaan dan di-developkan sebagai apa? Sebagai undang-undang Islam. Al-qiyas. Contohnya dalam Al-Quran ditulis arak itu ataupun khamr itu adalah haram. Tapi macam mana dengan dadah? Ya, dadah dalam Quran tak ada. Ya, tak ada ditulis dadah. Mu'ad dadah tu dalam Al-Quran itu tiang-tiang. Ya. Jadi apa ulama buat? Ulama ambil satu pengharaman Al-Quran dan mencari sifat ataupun ilat kenapa sesuatu benda itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sifat yang menyebabkan contohnya arak diharamkan? Apakah sifatnya? Sifatnya adalah sifat yang memabukkan dan dia konsisten. Mesti ada sifat yang konsisten. Jadi apa-apa benda yang memabukkan, yang konsisten, ia juga adalah haram. Ya, seperti apa? Seperti dadah, ya. Hidu glue. Hidu glue. Itu tak boleh. Nampak tak? Dia sifat dia memabukkan.
memabukkan. Jadi tak boleh. Kita diharamkan. Itu dipanggil merumuskan sesuatu hukum menggunakan kaedah apa? Kaedah qiyas. Ini adalah sumber-sumber hukum syariah. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama. Ijma' al-qiyas dan secondary dan sebagainya. Ya, tuan-tuan dan puan saja nak bagi introduction kepada tuan-tuan dan puan, barulah kita boleh pergi kepada apa maksudnya patuh syariah. Baik. Jadi untuk kejayaan di dunia dan di akhirat, kita kena ada dua jenis ilmu. Kita kena ada dua jenis ilmu. Kita nak berjaya di dunia dan juga lebih-lebih lagi di akhirat. Kenapa lebih-lebih lagi di akhirat? Sebab dunia ni sekejap sangat. Sekejap sangat. Ya, kita semua akan menuju ke akhirat. Jadi kita kena prepare, kita kena ada ilmu akhirat. Sebab akhirat ini selama-lamanya. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi maksudnya kalau kita hidup satu hari di akhirat, ya, dia perumpamaannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Ada tak orang hidup 1000 tahun? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Paling lama 190 pun dah tak larat dah. Ya, baik. Jadi kalau kita nak berjaya di dunia dan di akhirat, kita kena ada kedua-dua ilmu. Ilmu syariah dan ilmu tabi'i. Ilmu syariah adalah ilmu hukum-hukum Allah. Ya, ilmu tabi'i ialah ilmu nak hidup di dunia. Ya, ilmu nak hidup di dunia. Saya bagi contoh. Ilmu syariah kita telah bincangkan tadi. Ya, ilmu syariah ialah suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ilmu tabi'i ialah ilmu untuk kita hidup di dunia. Seperti ilmu labur saham, ilmu perniagaan, ilmu penghilangan, ilmu accountant, buat financial statement, ilmu pentadbiran pejabat, management, governance dan sebagainya. Tak ditulis dalam apa? Dalam apa? Dalam Quran. Ya, ilmu labur saham mana ada? Tapi ada lah. Ya, dalil-dalil yang mengatakan saham tu boleh. Tapi ilmu ya seperti fundamental analysis, technical analysis dalam labur saham mana ada. Tapi ilmu tu adalah ilmu yang harus boleh belajar. Ilmu perniagaan, macam mana nak buat produk. Ilmu penghilangan, nak buat apa produk-produk nak kilangkan di satu sebuah kilang. Ya, ilmu accountant, macam mana nak buat balance sheet. Mana ada dalam Quran. Ya, tapi ilmu-ilmu ni kita kena belajar nak hidup di dunia. Ya, ilmu balance sheet, ilmu cash flow, ilmu income statement, ilmu pentadbiran, macam mana nak set up company, macam mana nak register dan sebagainya. Jadi, kalau kita nak berjaya di dunia dan di akhirat, kita wajib ada kedua-dua ilmu ini. Iaitu ilmu tabi'i dengan ilmu syariah. Dan macam mana ilmu syariah ini ada kena-mena dengan ilmu tabi'i? Contohnya, ya, ilmu syariah diperlukan untuk menentukan saham patuh syariah. Itu dia. Ya, macam mana nak tentukan sesuatu saham patuh syariah? Dia kena ada ilmu syariah. Ya, dia kena ada ilmu syariah. Ya, baru dia ada ilmu tabi'i yang akan menyelamatkan dia di akhirat. Ya. Kemudian macam mana kita nak tahu pendapatan kita ini patuh syariah? Kena tahu ilmu syariah seperti ilmu riba, ilmu gharar, ilmu maisir, seperti ilmu judi, ya, tak boleh menipu dan sebagainya. Itu datang daripada ilmu syariah. Ya. Dan contohnya macam mana kita nak jadi ilmu penghilangan, kita buat kilang yang bertujuan untuk akhirat, kita pastikan produk-produk kita halal dan thayyiban. Nampak tak? Ilmu syariah dengan ilmu tabi'i berganding bahu untuk menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Sebab tu kena ada dua-dua ilmu ini. Bukan saja ilmu meniaga. Achieve sale, nak dapat bonus setiap hari. Kita kena ada ilmu syariah juga untuk memastikan, ya, bukan sahaja kita selamat di dunia, tapi kita selamat lebih-lebih lagi di akhirat. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung. Kita pergi kepada asas-asas muamalat. Ya, asas-asas muamalat. Ya, ada satu kaedah muamalat yang penting daripada buku ataupun kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan al-aslu fil muamalatil ibahah. Ya, al-aslu fil muamalatil ibahah. Apa maksud dia? Hukum dasar muamalat adalah mubah. Mubah maksudnya harus. Ya, hukum dasar muamalat adalah harus. Apa maksud kaedah ini? Maksud kaedah ini ialah hukum asal bagi setiap muamalat, setiap sesuatu dalam muamalat
adalah harus selama mana tidak terdapat dalil dan faktor-faktor yang mengharamkannya. Apa maksud dia, tuan-tuan dan puan-puan? Semua benda dalam perniagaan, semua benda dalam dunia ini yang kena mengena dengan muamalat, asalnya adalah harus selagi tiada dalil yang mengharamkan dia. Contohnya orang nak buat kereta elektrik lah katakan. Dia kata, ada orang tanya saya tahu tuan-tuan puan-puan, dia kata, cuba bagi dalil kereta tu harus. Macam mana nak cari dalil kereta tu harus? Sebab apa? Di zaman Nabi SAW tak ada kereta. Betul tak? Jadi ulama telah merumuskan bahawa ada sesuatu dalam muamalah itu adalah harus, melainkan ia ada dalil yang mengharamkan. Jadi kereta tu adalah harus sebab dia adalah satu produk daripada muamalat. Ada tak dalil-dalil yang mengharamkan penggunaan kereta? Tak ada. Ya, tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan, tak ada. Melainkan kereta itu dia beli dengan wang curi. Adalah dalil Allah haramkan wang curi. Ya, benda yang kita curi itu bukan harta kita, maka baru kita tak boleh pakai. Nampak tak? Ya, jadi asalnya adalah harus. Tapi ramai orang menyalahgunakan kaedah ini. Dia kata, ustaz, semua benda harus dalam Islam. Ya, betul harus. Ya, semua benda muamalah adalah harus. Habiskan ayat itu. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ya, kadang-kadang orang yang buat ilmu online, orang yang buat online forex trading, dia nak berdebat. Dia kata, bukankah dalam Islam semuanya asalnya harus? Saya kata betul. Habiskan ayat tu. Ya, dalam muamalat semua asalnya adalah harus. Ya, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kalau ada dalil yang mengharamkan, dia haramlah. Baik, susu si Joy, adakah ia harus? Harus. Betul tak? Ada tak dalil yang tak boleh minum susu? Tak ada. Jadi okeylah meniaga susu si Joy. Betul tak? Tak ada dalil yang mengharamkan ya berniaga si Joy dan sebagainya. Tak ada dalil yang mengatakan haram meniaga barang-barang daripada New Zealand. Tak ada. Ya, kecuali kalau benda tu telah contaminated dengan benda-benda yang haram. Ya, baik. Jadi hukum asal muamalat ada pada asalnya adalah harus, ya, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi kita pergi kepada MLM, tuan-tuan dan puan-puan buat MLM atau multi level marketing. Justru itu, untuk menghukumkan sesuatu aktiviti muamalat sebagai haram, mestilah bersandarkan kepada dalil. Jika tiada dalil dan faktor haram, maka ia kekal harus. Jadi kalau kita ambil kaedah ini, ya, hukum asal MLM adalah harus selama tiada faktor mengharamkannya. Jadi apa yang penting dari sini yang saya nak cakap, ramai orang kata MLM itu adalah haram. MLM itu adalah haram. Dia orang kata, MLM haram lah, money game dan sebagainya. Ya, kita kena kata, selagi tak ada dalil yang mengharamkan atau sesuatu perbuatan dalam MLM itu haram, maka MLM itu kekal harus. Jadi sebab MLM pun juga adalah salah satu aktiviti dalam muamalat, maka hukum asalnya adalah harus, kecuali terdapat aktiviti dalam MLM yang ada dalil khusus yang mengatakan dia haram. Jadi kalau orang kata, apa ni hamba apa? Hamba si Joy, MLM ni haram lah. MLM ni haram lah dan sebagainya. Ya, jadi kita berjawab. Kalau kamu nak tahu, katakan dia, kaedah muamalat dalam Islam atau kaedah fiqh dalam Islam, asal sesuatu benda adalah harus kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau kamu nak mengharamkan aktiviti saya dalam MLM, buktikan ada benda-benda yang haram. Macam tu. Ya, macam tu. Itu approach kita kepada orang yang bertanya berkenaan dengan MLM, ya, multi level marketing. Dengan kata lain, keharusan sesuatu muamalat seperti MLM tidak perlu dalil. Jadi kalau nak haruskan sesuatu dalam muamalat, tidak perlu dalil. Ya, Sebaliknya pengharaman sesuatu dalam muamalat memerlukan dalil yang kuat, seperti haramnya kerana kepastian terdapat riba di dalamnya, di mana riba adalah haram secara putus. Putus maksudnya apa? Tak ada ulama khilaf tentang haramnya riba. Sebab itulah money game dalam MLM tak boleh. Dia menjadikan sistem MLM itu haram. Contohnya dia tak ada produk. Dia ada duit saja. Kita bagi apa? You masuk RM1,000, you cari orang 3 RM1,000, tiap bulan saya bagi RM100. Ya, tak boleh macam tu. Produknya duit. Bila produknya duit,
dia tertakluk kepada hukum bai as-saraf. Jadi bila kita bagi duit, kita kena dapat jumlah yang sama, tak boleh lebih. Kalau lebih adalah haram. Nampak tak? Walaupun hukum asal MLM itu harus, tapi subjeknya duit, jadi ada hukum riba kepadanya yang mengharamkan aktiviti macam itu, barulah aktiviti MLM itu adalah haram. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kita sambung. Apa itu MLM? Tuan-tuan dah lama bertahun-tahun buat MLM, ustaz ni pula nak tanya, nak bagi tahu apa tu MLM. Tak apa, orang kata apa? Kita back to basic supaya kita faham. Bila kita faham asal usul ataupun asas sesuatu hukum, kita akan jadi arif, kita akan jadi pandai dalam hukum-hukum muamalat, insya-Allah. Barulah kita menjauhkan diri kita daripada benda-benda yang haram dalam muamalat. Ya. MLM itu adalah multi-level marketing, adalah cara pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan yang biasa dikenali dengan istilah upline ya atau downline ya. Perniagaan MLM digerakkan dengan jaringan ini sama ada bersifat vertikal ya, vertikal maksudnya kita build depth ya, depth atau kedalaman atau bersifat horizontal kita build width ya, width ataupun melebarkan ya, kiri dan kanan atau gabungan antaranya. Namun dari segi TDC dia menggunakan sistem binary ya, maksudnya dua leg sahaja. Tak apa guna dua leg, tak jadi masalah. Guna 1000 leg pun tak apa. Ya, macam Amway apa semua macam-macam leg ada ya. Tak apa ya. Tapi pastikan cara atau kaedah dalam MLM itu adalah patuh syariah. Juga dikenali sebagai network marketing. Pemasaran berangkai di mana kita memasarkan produk dalam masa yang sama kita boleh mengembangkan rangkaian perniagaan kita sendiri. Kenapa MLM itu amat kenapa masyarakat amat tertarik dengan MLM? Sebab sistem MLM baik untuk syarikat baru yang mempunyai bajet yang kecil dan tidak mampu menubuhkan cawangan sendiri. Dia tak mampulah nak buat franchise macam 7-Eleven, McDonald, KFC ya, dan Texas Chicken. Dia kata dia ada satu produk yang baik tapi dia tak mampu. Jadi dia boleh kembangkan dengan melalui MLM. Sistem ini juga digunakan oleh syarikat-syarikat besar untuk memasarkan produk mereka. Syarikat-syarikat besar seperti Amway, Tupperware dan sebagainya, mereka asal usulnya satu syarikat yang kecil. Berniaga macam situ juga. Ya, mereka berniaga melalui orang perseorangan. Ya. Dia orang tak ada bajet. Kadang-kadang nak letak, saya buat survey nak letak barang di mana? Di Tesco contohnya ya. Kita nak letak barang di Tesco. Apa jadi? Dia punya payment term ialah 6 bulan. 6 bulan tuan-tuan. Tonton jual situ jual ya, orang bayar cash COD. Betul tak? Ataupun order dulu baru dapat. Betul tak? Ya. Tesco contohnya kena letak barang tu 6 bulan lepas jual baru dia bayar tu dia. Mana nak hidup? Ya. Tapi kalau orang-orang yang ada capacity atau capital yang tinggi, ya mereka tahu market Tesco ini produk mungkin laku, mereka boleh bertahan lah. Ya. Tapi bukan MLM. MLM ni untuk orang yang bajet kecil, nak buka bisnes 120 saja dan sebagainya. Jadi tak ada masalah besar. Ya. Jadi mereka boleh buat bisnes ya kecil-kecilan. Baik. Sistem yang baik untuk memasarkan produk halal orang Islam yang sukar mendapat tempat di kedai ya atau pasar raya ternama. Jadi susahlah kadang-kadang dia orang memilih produk-produk, kadang-kadang produk orang Islam itu didiskriminasikan. Jadi kalau kita buat MLM, kita boleh sebarkan melalui network kita sendiri. Mudah dan cepat ya, memulakan perniagaan dengan modal yang rendah untuk individu, berkembang pesat seiring teknologi seperti teknologi internet dan online marketing. Jadi dengan teknologi yang Allah dah ciptakan untuk kita seperti teknologi online marketing, online business dan sebagainya, kita boleh sebarkan produk kita dengan begitu cepat. Itulah MLM. Ya. Baik. Ada orang tanya semalam, jadi saya masukkan. Ya. Orang tanya, Ustaz, ada tak had keuntungan? Ya, boleh tak 100% untung? Boleh tak 50% untung? Ada orang kata 30% je had dia. Baik. Jadi hari ini saya jawab. Jawapannya ialah tak ada. Jawapannya tak ada had. Tak ada had keuntungan. Jadi kalau orang duk maki hamun sesuatu orang kerana dia ambil untung lebih, itu salah. Dia maki hamun perbankan Islam, ambil untung 2 kali ganda, mereka dakwa itu riba, salah juga. Ya.
tiada had keuntungan dalam Islam. Tiada dalil Al-Quran atau hadis menyentuh had harga atau keuntungan. Tetapi terdapat hadis yang memberikan petunjuk sebagai garis panduan. Ya, Nabi SAW ada dalam hadis, harga barang telah menjadi mahal di Madinah pada suatu ketika di zaman Rasulullah SAW. Maka orang ramai pun berkata, wahai Rasulullah, harga barang telah mahal, tetapkan harga untuk kami. Jadi masa tu harga barang mahal, ya, orang suruh Rasulullah kan pemimpin mereka suruh atau meminta Rasulullah untuk tetapkan harga. Ya, tetapkan harga maksudnya apa? Harga tu naik, maka pelanggan-pelanggan ataupun rakyat minta Nabi SAW, ya, tetapkan harga. Maksudnya buat satu price ceiling ataupun harga termahal, tetapkan hargalah. Jawab Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dialah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melimpahkan kurniaan, yang maha memberi rezeki. Di sini Nabi cakap apa? Harga itu adalah hak Allah. Ni kita kena faham. Harga itu adalah hak Allah. Nanti kita bincang sikit-sikit, ya, kalau sempat. Sesungguhnya aku berharap untuk menemui Allah dalam keadaan tiada seorang pun dalam kalangan kamu yang menuntut daripadaku haknya, yang dizalimi sama ada pada darah atau harta. Jadi apa Nabi nak cakap? Ada beberapa pengajaran dalam hadis ini. Satu, Nabi kata peniaga dan pelanggan kedua-duanya ada hak. Bukan saja pelanggan ada. Yang kedua, tiada hak, tiada had keuntungan. There is no limit for profit. There's no limit for profit. Itu pada asalnya, pada asasnya. Yang ketiga, apa yang Nabi kata? Apa yang Nabi kata, tuan-tuan dan puan-puan? Dan dia mengatakan bahawa beliau sendiri tidak ada hak untuk menetapkan harga. Dan yang keempat, harga adalah hak Allah. Hak Allah maksudnya apa? Apabila terjadinya persaingan di dalam market atau di dalam pasaran, ya, kalau kita biarkan pasaran itu bebas, harga itu akan dicapai pada satu tahap di mana kalau harga itu turun sedikit, semua peniaga barang itu akan rugi. Itu dia tak akan turun dah. Itu dipanggil market price. Itu dipanggil harga itu hak Allah. Market price dia panggil. Market price. Yang tu kita kena belajar contoh ekonomi dan sebagainya. Nanti panjang umur kita boleh buat, ya, kuliah. Artinya, jika kenaikan itu bukan disebabkan perancangan buruk manusia, tetapi secara semula jadi, yang jika ditetapkan harga barang akan menzalimi para peniaga, maka hadis ini dipakai dalam suasana seperti itu. Artinya haram menetapkan harga barang dalam pasaran oleh pihak berkuasa jika tiada sebab yang kukuh yang memudaratkan. Tak boleh tetapkan harga, kerajaan tak boleh tetapkan harga kecuali sebab-sebab darurat. Kalau tak tetapkan harga, semua masyarakat, semua rakyat akan menderita. Yang itu baru boleh. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada juga satu hadis, sesungguhnya Rasulullah SAW memberi Urwah 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Maka atas kebijaksanaannya dapat dibelinya 2 ekor kambing, lalu dijualnya 2 ekor seekor, lalu dijualnya seekor dengan harga 1 dinar. Lalu ia datang bertemu Rasulullah SAW membawa 1 dinar dan seekor kambing. Maka Nabi terus mendoakannya dalam jualannya, dan jika ia membeli tanah sekalipun, pasti ia akan mendapat untung. Apa dia cerita? Nabi bagi kepada Urwah 1 dinar. Masa tu harga kambing 1 dinar untuk beli seekor kambing. Dia pergi tawar-menawar, dia dapat beli 1 ekor kambing, 2 ekor kambing dengan 1 dinar. Kemudian dia pergi jual pula kambing tu, seekor tu. Jadi dia berbagi datang balik pada Rasulullah, ya, dia bagi 1 dinar balik dengan 1 ekor kambing. Maksudnya dia untung berapa, tuan-tuan? Dia untung 100%. Dia untung 100%. Nabi tak komen apa-apa pun, malah Nabi mendoakan dia. Maksudnya untung 100% pun okey. Ya, tak jadi masalah. Hadis ini menunjukkan sahabat membeli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar, kemudian menjualkan dengan harga 100% keuntungan, iaitu 1 dinar seekor. Transaksi ini diiktiraf oleh Rasulullah SAW, malah dipuji dan didoakan sahabatnya itu. Jadi kalau orang kata, ya, kalau mau ambil untung Yahudi ke apa ke, siapa yang Yahudi sebenarnya? Orang yang cakap tu lah. Untung Yahudi tak ada.
Kalau orang jual beli, tak ada untung Yahudi. Ya. Kalau tuan-tuan nak tahu, kadang-kadang orang jual nasi lemak pun 3-4 kali ganda kos dia. Itu orang tak panggil untung Yahudi pun. Ya. Tak ada untung Yahudi. Kalau orang setuju beli, dia jadi harga yang dipersetujui atau diredai. Baik, kita sambung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apakah objektif syarikat patuh syariah? Kenapa syarikat nak patuh syariah? Yang pertama, sebab berniaga ini satu ibadah. Ingat kan, mula-mula tadi saya sebut, kita semua dalam perjalanan pergi akhirat. Maka kita dalam hidup sekarang, kita apa saja kita nak buat sebagai ibadah. Bila kita buat sebagai ibadah, niat kita kerana Allah, maka kita dapat pahala, maka itu adalah salah satu persediaan untuk akhirat. Jadi kita nak berniaga tiap-tiap hari, pergi jual situ jual dan sebagainya, pergi tunjuk ke orang dan sebagainya, kita nak benar ni patuh syariah sebab kita nak jadikan apa saja kita buat dari kita bangun tidur sampai kita tidur, itu adalah satu ibadah yang mendapat pahala, mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab satu hari kita akan tidur tak bangun-bangun dah. Dalam pada tu kita nak apa? Kita nak mendekatkan diri kepada keberangkalian masuk syurga. Sebab masuk syurga itu adalah sebaik-baik kejayaan. Masuk syurga itu adalah sebaik-baik, best perniagaan. Balasan, best kejayaan. Baik. Apa objektif syarikat patuh syariah? Sebab kita nak berjaya di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Akhirat sebab kita hidup lama. Hidup selama-lamanya. Dan kita nak rezeki kita diredai dan diberkati. Apa dia diberkati? Berkati maksudnya sedikit cukup, banyak boleh kongsi. Sedikit cukup, banyak boleh kongsi. Kita tak nak sedikit tak cukup, banyak lagi tak cukup. Macam air lautan. Kalau kita minum air laut, tuan-tuan, air laut tu banyak. Lagi banyak kita minum, lagi dahaga kita. Lama-lama boleh mati kita. Baik. Dan tanggungjawab perniagaan patuh syariah terletak di atas bahu syarikat dan penasihat syariah. Apabila kita berniaga sesuatu yang telah disahkan patuh syariah, maka tanggungjawab untuk patuh syariah diletakkan di atas bahu syarikat dan penasihat syariah. Kalau kita masuk satu MLM yang kelang kabut dia macam mana pun, tak ada pun patuh syariah, kita sendiri yang akan bertanggungjawab untuk menentukan sama ada ia patuh syariah. Dan tiada lagi was-was. Tiada lagi was-was, insyaAllah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apa itu ciri-ciri perniagaan patuh syariah? Saya akan kupaskan macam mana proses TDC patuh syariah. Macam mana proses TDC patuh syariah. Baik. Sekejap Apakah ciri-ciri perniagaan patuh syariah? Ia mesti bebas daripada riba. Riba ini adalah dosa besar dan boleh menyebabkan kita kekal dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ia mesti bebas daripada gharar. Gharar tu apa? Ketidaktentuan. Ketidaktentuan maksudnya apa? Contohnya tak tahu harga bila. Tak tahu bila nak dapat bonus. Tak tahu tu. Dia mesti bebas. Perniagaan tu mesti bebas. Kadang-kadang kita buat satu perjanjian, harga tak tahu. Bila nak deliver pun tak tahu. Kena bagi tahu. Tuan-tuan dan perempuan bila berniaga, kena tahu. Boleh kena estimate bila kita nak deliver. Kalau tak deliver, produk-produk kita itu dipanggil gharar yang dilarang. Bebas daripada darar. Darar ni maksudnya ada elemen memperdaya atau menipu. Menipu kualiti, menipu kata boleh kaya dalam masa 3 hari, menipu kata ada pendapatan pasif, itu menipu, darar. Kita mesti bebas daripada itu. Bebas untuk berkontrak. Bebas untuk berkontrak maksudnya bebas untuk dia jadi dealer dan bebas dia tak nak jadi dealer. Itu pulang kat dia. Boleh, dia bebas. Bebas. Dan bebas daripada kawalan harga dan manipulasi. Company boleh tetapkan harga. Manipulasi, kawalan harga maksudnya kawalan harga barang-barang biasa kat luar sana. Jadi kalau barang-barang produk kita sendiri, kita boleh tetapkan harga. Manipulasi maksudnya apa? Dia tengok marketing plan macam ni, dia kata, baik, kita letak 7 orang platinum director straight away. Kita akan jadi platinum director, ruby director. Itu manipulasi. Tak boleh macam tu. Bebas daripada qimar dan maisir. Bebas daripada apa? Judi. Judi bukan saja di kasino, bukan saja di Genting Highland. Judi kadang-kadang terjadi secara halus. Contohnya syarikat ambil tiap-tiap orang
setiap kali buat auto redemption, ambil RM1 letak dalam tabung hadiah. Ya, tabung hadiah. Tabung hadiah itu nak katakan hujung bulan kita tengok siapa meniaga paling banyak, kita akan bayar, kita akan bagi hadiah melalui tabung itu. Itu judi sebenarnya kalau buat macam tu. Ya. Kalau buat macam tu, ya, kalau kita buat pertandingan. Jadi duit yang kita ambil tiap-tiap RM1 itu dinamakan pertaruhan. Ya, sebab apa? Pertaruhan yang kalah tak dapat apa, yang menang saja yang dapat. Dan yang kalah mengambil daripada yang menang mengambil daripada yang kalah. Itu dipanggil judi. So kita kena tahu benda-benda macam ni. Hak untuk transaksi dengan harga yang adil. Ya, sistem dibina berasaskan moral dan etika. Tak ada dalam tu, ya, kita boleh buat macam ni, kita kena tunjuk plan setiap malam 3. Dia no lah macam tu, betul tak? Bagi dia kebebasan. Menggalakkan persaudaraan. Kita compete, kita nak dapat bonus yang tinggi, tapi kita menggalakkan persaudaraan. Kita buat orang kata apa? Kita tak boleh buat macam cross line dan sebagainya. Hak untuk adil dan maklumat yang tepat. Jadi syarikat pun wajib beri maklumat yang tepat. Tak boleh tangguh bonus dan sebagainya, kecuali lah ada apa ni, keadaan-keadaan darurat. Dan galakkan maslahah. Maksudnya syarikat itu mesti dia berfungsi sebagai memberi kebaikan kepada masyarakat dan negara dan umat. Baik. Ya, bagi saya 2 minit sekejap ya, tuan-tuan dan puan-puan. 2 minit. Bagi baik, bismillahirrahmanirrahim, kita sambung semula. Baik, kita pergi kepada detail ataupun maklumat tentang bagaimana proses pematuhan syarikat. Ya, proses pematuhan syarikat dibahagi kepada dua. Ya, Ya, dia ada bahagian pertama dan bahagian yang kedua. Bahagian yang pertama ialah proses pematuhan syariah operasi. Maksudnya kita masuk dalam syarikat, kita buat macam audit. Kita tengok operasi dia, kontrak dia, pelan pemasaran dia, kita tengok ya apa yang ada, yang sedia ada. Ya, dan itu bahagian yang pertama. Selepas selesai ini diberi patuh syariah dan kemudian syarikat pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu pematuhan syariah pasca kelulusan. Bila syarikat patuh syariah, kita juga kena pastikan syarikat patuh syariah setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Itu dipanggil bahagian kedua atau pematuhan syariah pasca kelulusan. Selepas lulus patuh syariah, pasca maksudnya selepas. Ya, selepas kelulusan tu kita masih pantau dia. Ya, baik. Baik, jadi dalam bahagian yang pertama ada 3 fasa. 3 fasa untuk syarikat patuh syariah. Ya. 3 fasa kenapa kita kena lalui untuk operasi sedia ada syarikat untuk patuh syariah. Yang pertama, fasa pertama kita buat semakan untuk syarikat. Ya, iaitu semakan dokumen dan proses-proses sedia ada. Ya, proses sedia ada dalam syarikat seperti pelan pemasaran, syarikat maintain bank account kat mana, begitu juga ejen-ejen. Ya, dan master dealer dia maintain account dekat mana, syarikat ada tak buat pelaburan di mana, HR dia macam mana, ada SOP dia, HR dia ada tak HR policy, dan kita tengok SOP dia adakah ia selari dengan syariah. Kalau SOP syarikat TDC taklah teruk sangat, teruk maksudnya banyak lah.
Tapi syarikat-syarikat yang jual emas dan sebagainya, itu SOP lagi ketat sebab itu barang ribawi. Ya, kita tengok juga kontrak-kontrak dengan pelanggan, dengan manufacturer, pengelang produk, kita tengok kontrak-kontrak semua, kita tengok adakah kontrak itu patuh syariah. Dan kemudian kita tengok juga produknya adakah ia disahkan halal, dan halalnya sertifikat masih masih laku dan tidak, atau kita pergi melawat pada syarikat, syarikat bawa kita melawat kelang-kelang untuk kita pastikan memang kelang itu disahkan halal dan ada HACCP, GMP dan sebagainya. Dan kita teliti laporan keuangan paling kurang 2 tahun yang lalu untuk syarikat, kita tengok, kita pastikan sama ada syarikat ini dia tulis tak inventory dia dan sebagainya, ya, dia tulis tak gaji-gaji, dan dia tulis tak bayar bonus daripada mana, kita nak tengok, ya. Dan juga kita tengok juga dalam tu sama ada syarikat bayar zakat atau tidak. Kita tengok dalam tu adakah syarikat selain income dia ada tak daripada interest ataupun riba. Dan dalam fasa pertama juga kita tengok adakah syarikat ini tertakluk kepada lesen-lesen tertentu. Kalau ada lesen, adakah syarikat mematuhi lesen itu. Dan fasa yang kedua, selepas kita selesai buat semakan dan sudah tentu ada perkara-perkara yang perlu penambahbaikan, maka syarikat perlu buat penambahbaikan. Selepas syarikat selesai buat penambahbaikan, maka kita akan buat audit. Ya, kita akan audit dan kita akan pastikan sama ada syarikat telah mematuhi apa-apa komen yang kita buat dahulu. Ya, kalau tak patuh, kalau tak selesai juga, kita pergi kepada fasa ketiga, syarikat buat balik dan syarikat akan pastikan apa-apa recommendation yang kita suruh buat dah dibuat, maka kita akan buat audit yang kedua dalam fasa yang ketiga. Dalam fasa yang ketiga selalunya syarikat luluslah. Lepas dia lulus, kita akan bagi confirmation ataupun kita akan bagi sertifikat patuh syariah. Ya, baik. Saya cuma nak kupas sikit-sikit supaya tuan-tuan tahu apakah proses yang telah diambil oleh TDC dan syarikat-syarikat yang nak patuh syariah, ya, supaya mereka patuh syariah. Ya. Bukan saja kita datang meeting 1 jam, 2 jam, 3 jam, lepas tu bagi sertifikat. Tak, proses ni ambil masa 4 hingga 8 bulan. Ya, 4 hingga 8 bulan. Baik. Fasa yang pertama, apa yang kita tengok? Ya, yang pertama kita tengok perbankan. Kita memastikan bahawa syarikat menggunakan hanya akaun-akaun di perbankan Islam. Ya, kita akan pastikan. Begitu juga kepada pekerja-pekerja dia. Pekerja-pekerja dia, kita kena pastikan bahawa dia buka akaun di perbankan Islam sahaja, dan juga ejen atau pengedar serta stokis juga mengamalkan akaun perbankan Islam. Kenapa kita nak elakkan semua orang ni terkena dosa besar apa? Dosa besar riba. Riba adalah pengharaman yang antara yang tertinggi dalam Islam. Ya, dosa yang antara yang terbesar dalam Islam adalah riba. Kemudian kita pastikan bahawa syarikat mengambil cuma takaful ataupun insurans Islam sahaja. Ya, untuk apa? Untuk kereta, untuk pekerja, dan untuk apa-apa insurans, ya, insurans mesin dan sebagainya. Ya, dan kita tengok juga, kita kaji juga dan kita teliti juga pembiayaan. Adakah syarikat mengambil apa-apa pembiayaan daripada bank? Kalau ada, kita pastikan. Ya, kita pastikan pembiayaan itu daripada perbankan Islam. Ada orang tanya, kalau syarikat itu Ustaz jumpa kereta bos dia ambil insurans tak patuh syariah, adalah syarikat yang saya jumpa dulu, satu syarikat. Ya, macam mana? Kena tukarlah. Kena tukarlah. Kalau nak patuh syariah, dia kena tukarlah. Ya. Kalau macam Ustaz dia ambil pembiayaan tak patuh syariah, dia ambil daripada Hong Leong Bank, kena tukarlah. Ya, kalau dia nak patuh syariah. Ya, baik. Jadi dia akan rugi 200-300. Tak apa, dia rugi 200-300. Semua orang nak pergi syurga kan? Kita cakap macam tu lah. Ya. Baik. Pelaburan. Kadang-kadang syarikat tu dia buat pelaburan di unit amanah dan sebagainya. Ya, unit amanah dan sebagainya. Kadang-kadang dia letak dalam fixed deposit. Kita pastikan semua itu patuh syariah. Dan pelan pemasaran. Pelan pemasaran untuk MLM itulah yang paling utama bila kita nak pastikan dia patuh syariah. Apa yang kita buat? Kita akan cek dia punya pelan pemasaran line by line yang kita akan tengok. Kita akan buat rujukan kepada garis panduan jualan langsung secara pemasaran berbilang tingkat patuh syariah.
oleh JAKIM. JAKIM ada bagi garis panduan. Walaupun garis panduan ini dah lama, tapi masih boleh digunakan. Kita juga ambil garis panduan daripada AUFI. AUFI ini ialah Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution. Ya, dia bagi standard. Contohnya saya juga penasihat syariah kepada syarikat payment gateway. Ya, payment gateway yang kena mengena dengan perbankan, yang kena mengena dengan wang. Kita ambil standard yang macam tu. Boleh tak buat macam ni? Boleh tak duit pelanggan kita labur dulu sebelum kita bayar? Ataupun standard seperti emas. Ya, boleh tak kita beli online? Ya, boleh tak kita beli pre-order dan sebagainya? Ya, interesting tuan-tuan dan puan-puan. Nanti tuan-tuan kuliah-kuliah yang akan datang kita boleh cerita macam mana syarikat beli emas, akaun emas patuh syariah. Tapi sehari ini kita fokus kepada TDC. Marah pula Cik Hafiz. Saya cerita banyak-banyak orang lain. Ya, baik. Jadi kita nak tengok dalam pelan pemasaran, dia tiada unsur yang tidak adil. Ya, unsur paksaan. Ya, kita kena bezakan unsur paksaan dan target. Target itu kalau kita setuju, ia bukan unsur paksaan. Target. Kalau tuan-tuan dapat poin yang banyak ni, tuan-tuan dan perempuan akan dapat hadiah macam ni. Itu target. Bila kita setuju, dia bukan paksaan lagi dah. Ketidaktentuan. Kalau saya usaha macam ni, kita pastikan dapat macam ni. Kita usaha macam ni, dapat macam ni. Tak nak dalam plan pemasaran ataupun marketing plan, dia usaha macam ni, tak tentu nak dapat apa. Ataupun ada judi dan sebagainya. Kita akan check. Saya bagi contoh plan pemasaran yang tidak patuh syariah. Dalam TDC ni dah tak ada. Ya, tak ada benda-benda. Mengenakan yuran yang tidak berpatutan. Ya, nak masuk kena bayar RM500. Ya, nak masuk kena bayar RM1,000 yuran. Dan itu adalah yuran yang tidak berpatutan. Kalau mengikut garis panduan MLM patuh syariah JAKIM, dia mengatakan RM10-20 je. Sebab apa? Nak buat proses borang dan sebagainya, sikit saja. Ada pula MLM di mana mereka ambil yuran itu dan mereka bayar insentif kepada orang yang introduce. Contohnya, saya ni dealer, saya introduce orang baru, ya, dia kena bayar yuran RM1,000, saya dapat RM500. Dia maksudnya dia mendapat imbuhan daripada wang. Itu tidak patuh syariah. Tidak boleh mendapat imbuhan ataupun insentif ataupun bonus komisen daripada yuran. Ada imbuhan daripada yuran penyertaan. Jadi kalau ada yuran untuk pendaftaran, itu adalah elemen money game atau pyramid scheme. Ya. Ada lagi pelan pemasaran yang tak patuh syariah. Dia letak syarat mesti ada personal sale untuk layak dapat komisen kaki atau kumpulan. Ini tak boleh. Dia dah buat group sale, dia dah buat 1 million sebab dia tak beli untuk diri dia sendiri, tak boleh dapat komisen tu. Itu tak boleh. Tidak adil. Itu adalah satu paksaan. Janji pendapatan pasif, tuan-tuan dan perempuan kena elakkan. Ya, kena elakkan kata perniagaan ini adalah perniagaan yang boleh bagi pendapatan pasif. Pendapatan pasif adalah tidak dibenarkan dalam Islam kecuali dalam hal-hal tertentu. Seperti kita ada copyright, kita ada intellectual property right yang mana kita lesenkan kepada orang. Itu boleh kita dapat pendapatan yang semacam rupa pasif. Tapi dalam MLM tak akan boleh ada pendapatan pasif. Semua orang kena berusaha untuk mendapatkan pendapatan. Tak boleh duduk goyang kaki je. Ya, yang duduk goyang kaki dapat pendapatan itu orang menjahit dulu. Ni goyang kaki baru boleh jahit. Tiada elemen yang tidak adil seperti flushing atau breakaway. Ni breakaway kadang-kadang bila grup bawah jadi besar, dia boleh break away. Jadi grup dia sendiri. Yang tu kita panggil sebagai satu elemen yang tidak adil. Dan kita tidak boleh adakan front loading. Kalau syarikat dalam pemasaran dia kata kalau nak jadi naik pangkat cepat kena beli berapa ratus ribu, kena suruh semua orang masuk jadi platinum 10 orang dan sebagainya. Itu tidak boleh macam tu. Kita kena buat satu proses, ya, proses di mana tujuan utama kita ialah untuk menjual produk yang baik, menjual produk yang berkualiti, menjual produk yang halal. Kalau orang suka, orang beli. Macam tu. Di samping itu, mereka mendapat pendapatan. Oleh itu, ini adalah sebahagian daripada contoh-contoh pelan pemasaran yang tidak patuh syariah. Kalau ada elemen-elemen yang macam ni, ya, kita sebagai penasihat syariah akan minta
minta syarikat tukar. Kalau syarikat tak nak tukar, kita pun kata bye-bye. Ya, baik. Baik. Dan juga mesti patuh undang-undang. Mesti patuh undang-undang. Meniaga apa pun mesti patuh undang-undang. Ya, wajib patuh undang-undang negara selagi undang-undang itu tidak bertentangan dengan syarak. Semua operasi syarikat adalah patuh undang-undang. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri, yakni pemegang kekuasaan di antara kamu. Allah suruh kita patuh kepada pemimpin selagi pemimpin itu tidak melanggar syarak. Apa dia yang kita kena patuh undang-undang? Seperti dalam perniagaan TDC, dia mesti ada lesen yang sah, lesen AGL, lesen akta jualan langsung. Dan syarikat haramkan dan bentras semua bentuk overclaim. Overclaim, yang kata boleh baik penyakit ni lah, penyakit tu lah. Tak boleh. Selagi tak ada bukti, tak boleh. Selagi tak ada clinical test result, tak boleh. Banyak akta melarang overclaim dan testimoni. Kalau nak buat testimoni boleh. Ada guideline dia. Jangan buat testimoni tanpa kelulusan syarikat. Ya, dan syarikat juga perlu pantau aktiviti dealer. Sekarang nak pantau senang je, tuan-tuan. Dulu susah lah, tak ada internet, tak ada Facebook. Sekarang senang je nak pantau. Ya, boleh cek dalam social media dan sebagainya. TDC alhamdulillah mempunyai AJK pemantauan dealer, ya. Dia cek, dia tengok dealer mana yang overclaim dan mereka akan bagi warning. Baik, kita sambung. Ya. Dan juga produk mesti disahkan halal. Kilang mempunyai piawaian yang diiktiraf seperti halal JAKIM, GMP dan HACCP. Ya, kita akan cek sama ada kilang itu sendiri. Kita pergi melawat kilang, sama ada di Sungai Besi ke, sama ada di Sungai Petani, kita akan pergi tengok. Ya, walaupun dia akan bagi sertifikat, bagi saya tak cukup. Bagi saya kena tengok kilang itu sendiri. Sama ada kilang itu contohnya mempunyai eksekutif halal, kita panggil eksekutif halal. Ya, sebab apa? Kilang itu kena pastikan dia mengikut syarat-syarat halal JAKIM. Kilang yang besar mana, dia ada berapa orang eksekutif halal, kita cek tengok. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, bukan kita kata tak patut syariah. Itu adalah satu risiko, ya, yang apa, sijil halal yang mungkin ditarik balik. Kalau dari segi TDC tak ada masalah. Kami dah melawat kilang ini di mana? Semenyih. Tak ingatlah. Di Semenyih. Kilang ini alhamdulillah satu kilang yang betul-betul mempunyai piawaian yang baik, ya, seperti halal JAKIM, GMP, HACCP, ISO 22000 pun dia ada, ya. Baik. Dan kita akan tengok laporan kewangan syarikat. Kita akan pastikan sama ada akaun itu diaudit. Ya, kalau syarikat tu income berjuta-juta tapi tak audit, pelik lah. Ya, tiada unsur riba. Tiada unsur riba maksudnya apa? Tak ada interest income. Ya, dan ada elemen inventory dan cost produk yang dijual ataupun cost of goods sold. Kita kena tengok produk tu dia memang jual produk betul-betul. Dia bukan ambil duit saja, bagi duit saja. Dan syarikat itu bayar zakat. Ya, itu laporan kewangan yang kita kena tengok dan kita kena pastikan. Ya, baik. HR pula, dari segi human resource, kita tengok syarikat sama ada dia ada polisi HR yang adil dan mengikut undang-undang. Ya, kadang-kadang dia ada HR polisi tapi tak cukup. Kadang-kadang dia ada HR polisi yang cukup tetapi yang melanggar undang-undang, seperti dia kata umur pencen 58, tak boleh, undang-undang kata 60. Ya, lepas tu pula dia kata kalau tak datang sehari dia terminate, tak boleh, undang-undang kata tak datang 2 hari, ya, baru boleh terminate, tetapi kena bagi show cause letter. Nampak tak? Kita tengok semua macam tu. Sebab patuh undang-undang barulah boleh patuh syariah. Lepas tu kita tengok SOP dia. SOP seperti procurement policy dia, ya, refund policy dia macam mana. Semua proses dalaman yang penting mempunyai SOP, mengelakkan gharar. Jadi mengelakkan gharar tak tentu. Bila saya nak dapat refund saya balik, tak tahu. Bila saya nak dapat bonus saya, tak tahu. Itu gharar, tak boleh tu. Ya, dia kena tetapkan hari. Baik. Jadi kemudian kita tengok pula kontrak-kontrak dengan pihak yang berkepentingan. Kontrak dengan supplier, ya, kontrak dengan customer, kontrak dengan dengan pekerja melalui letter of offer, kontrak dengan manufacturer, ya, kontrak dengan kerajaan, itu dari segi lesen-lesen dan sebagainya. Kita tengok, kita baca line by line kontrak tu, sama ada kontrak ini patut syariah atau tidak. Ya. Sebab apa? Kita kena pastikan syarikat ada kontrak dengan semua pihak yang berkepentingan dengan syarikat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu u ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian, kontrak dengan dealer, kontrak dengan master dealer dan sebagainya. Kita tengok semua, kerana ada kontrak, bukan saja ada kontrak. Kontrak itu mematuhi undang-undang dan mematuhi syariah. Sebab apa tuan-tuan? Kontrak itu adalah janji daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa sanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tanda-tanda orang munafik ada 3, iaitu apabila ia berbicara ia berdusta. Tuan-tuan, berniaga jangan dusta-dusta ya. Ya, unlimited income lah, apalah. Apabila dia berjanji, dia berkontrak, dia tidak tepati. Apabila dia diberi amanah, dia khianati. Yang tu kena hati-hati. Sebab apa? Ya, orang yang berdosa munafik ni, dia duduk di bawah kawah neraka Jahannam. Tak maulah tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Kita memastikan bahawa klausul-klausul kontrak adalah adil, konsisten dan mematuhi undang-undang. Tiada klausul riba. Tak boleh buat orang kata apa, kalau lambat bayar kena bayar denda. Susah, tak boleh. Ya, gharar maksudnya bila proses, ya, kalau rayuan saya berapa lama, semua kena ada dalam tu. Memastikan hubungan dengan pembekal jangka panjang, ada kontrak. Ya, kontrak dengan Orga Bayu, kontrak dengan Qbike. Pastikan ada surat tawaran pekerjaan untuk pekerja yang sah dan adil. Ya, janji quality service sebahagian daripada kontrak. Ya, apakah janji quality? Quality kita, ya, quality kepada produk dan quality kepada servis. Bila komplain berapa hari kena jawab. Itu semua kena ada. Ya. Lepas semua tu selesai, option, okey, maaf. Dalam kontrak kalau kita nak belajar di segi muamalah, ya, sebenarnya apa yang dalam Islam tu semua dah ada dan semua dikopi oleh orang barat, ya. Dalam kontrak selalunya ditulis khiyar dalam Islam ni maksudnya, dalam muamalah maksudnya option, ya. Islam bagi option ni secara automatik yang mesti ada dalam kontrak. Contohnya khiyar ar-ru'yah. Khiyar ar-ru'yah tu maksudnya apa? Option untuk memeriksa subjek jika bayar dahulu dapat kemudian. Pelanggan boleh menolak penerimaan jika ia tidak menetapi okey, maaf ya tuan-tuan. Ya. Jadi pelanggan boleh menolak penerimaan jika tidak menetapi spesifikasi atau kualiti. Contohnya dapat kotak rosak dan sebagainya, boleh bagi balik. Ya, maksudnya syarikat wajib menerima benda tu balik kalau benda tu dah rosak. Khiyar ar-aib, option untuk menolak subjek jika subjek mempunyai kecacatan melainkan pelanggan redha dengan kecacatan itu. Contohnya kita dah dapat, ya, kita beli basikal. Kita tengok ada cala-cala, ya, kita bagi balik. Boleh. Kita wajib, kedai atau peniaga wajib terima. Tapi kalau kita tunjuk dia ada cala-cala, pelanggan kata tak apalah, aku nak bawa balik. Tu bila dia accept kecacatan tu, maksudnya dia punya option telah habis. Dan Islam juga memberi khiyar al-ghubnun. Khiyar al-ghubnun iaitu option menolak subjek jika harga berlebihan daripada harga pasaran. Dan ini disepsi harga. Yang ni kita kena buat apa? Kita kena buat penelitian. Contohnya satu tempat dia jual barang ni, dia kata RM15. Tempat lain dia jual RM9 je. Kita boleh pergi balik, bagi balik barang tu. Kalau dia melebihi sangat, jauh daripada harga pasaran. Ya, boleh. Tapi yang ni perlu diteliti. Khiyar al-tadlis ataupun khiyar al-taghrir, iaitu option untuk menolak subjek jika terbukti ada penipuan atau diperdaya. Ya, contohnya dia kata dalam kotak tu ada 25 sachet. Buka-buka 23 sachet. Tipu lah tu, bagi balik. Boleh? Boleh. Jadi Islam beri option ini dalam kontrak secara automatik. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW telah melalui setimbunan makanan yang dijual seraya memasukkan tangannya ke dalam timbunan makanan tersebut dan mendapati jari jemarinya basah. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah semua ini wahai pemilik makanan?" Lelaki itu menjawab,
makanan ini telah ditimpa hujan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa tidak kamu jadikan yang basah itu di sebelah atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa yang menipu, maka ia bukanlah dari agamaku yang sempurna. Baik, jadi tuan-tuan dan perempuan, ya, kita berniaga ni kadang-kadang kita nak laku cepat, kita selalu menipu. Elakkan tuan-tuan, ya, cakap yang betul, cakap yang baik, ya, cakap yang tepat, ya. Jangan kita tipu, ya. Sebab apa? Bila kita tipu, Nabi dah cakap, ya, Nabi kata dia bukan umatku. Kalau bukan umatku, ya, kalau bukan umatku macam mana tuan-tuan dan perempuan? Ya, kalau kalau bukan umatku macam mana? Akhirat siapa nak tolong kita kan? Baik. Jadi selepas sekejap ya, aku apa ni? Okey, boleh. Selepas fasa yang pertama, maka kami sebagai penasihat syariah akan memberikan laporan seperti ini. Saya tak boleh tunjuklah detail. Yang ni PNC untuk syarikat, ya. Laporan penilaian pematuhan syariah untuk operasi dan pelan ganjaran, ya, sedia ada SEAS TDC Holding Tendian Berhad. Jadi kita akan bagi sekejap ya. Sekejap silap pula. Apa nama syarikat lain yang dekat sini? Ya. Ya. Sekejap. Okey, kita akan bagi apa laporan yang macam ni. Kalau ikut TDC, kita ada 17 poin, ya. 17 poin yang kita tengok dari segi pelan pemasaran dan operasi syarikat. Contohnya dalam pelan pemasaran kita tengok pengesahan bukan money game, kenaikan taraf dealer macam mana, pewarisan, operasi syarikat kita tengok status halal produk, ya, pembiayaan pelaburan, kontrak antara TDC dengan master dealer, kontrak antara TDC dengan Kuwait, Orga Bayu. Kita cek juga operasi top up wallet, kita cek juga apa ni akaun perbankan Islam, lesen, tempoh bertenang, pemantauan aktiviti dealer, kita tengok juga pengeluaran zakat dan sebagainya. Jadi ada 17 penelitian yang kita buat untuk TDC. Selepas dapat laporan ini, maka TDC akan buat apa? Buat penambahbaikan. Dia masuk dalam fasa yang kedua. Selepas dia buat penambahbaikan, ya, untuk setiap isu yang perlu penambahbaikan, daripada 17 tu ada yang dah okey, yang tak okey itu mereka akan buat penambahbaikan. Syarikat akan memberi maklumat penambahbaikan yang akan dibuat serta tarikh penyesuaian. Syarikat pun kata 31 November kami selesai. Jadi penambahbaikan itu bermula syarikat buat SOP lah segala-gala, ya. Dan selepas semua penambahbaikan itu selesai, kami akan masuk, penasihat syariah akan masuk, kita buat audit syariah yang pertama, ya, dan akan untuk sahkan sama ada apa, sama ada penambahbaikan itu memenuhi keperluan untuk patuh syariah, ya. Kalau belum habis kita pergi kepada fasa ketiga. Selalunya syarikat jaranglah dapat lepas audit yang pertama, maka kita pergi kepada audit yang kedua. Audit yang kedua di mana syarikat akan buat penambahbaikan, ya, untuk memasukkan teguran kita dalam audit yang pertama, ya. Jika masih ada isu-isu syariah di audit yang pertama yang diperlukan penambahbaikan, syarikat akan melakukan penambahbaikan yang kedua. Syarikat akan memberikan tarikh tamat penambahbaikan. Selalunya bila dah audit yang kedua ni selalunya lepaslah. Buat masa sekarang saya tengok syarikat yang saya menjadi penasihat syariah semuanya lepas audit yang kedua, ya. Selepas semua penambahbaikan selesai, satu notis audit syariah yang kedua akan dikeluarkan untuk sahkan tarikh audit di tempat syarikat serta persediaan yang diperlukan. Audit dijalankan dalam beberapa hari dan laporan audit akan dikeluarkan. Setelah selesai semua isu-isu syariah yang disediakan dengan baik, maka syarikat telah patuh syariah untuk operasi sedia ada, ataupun dalam bahasa Inggerisnya as is operation, ya. Jadi syarikat akan diberikan, ya, pengesahan patuh syariah dan kami akan menandatangani perjanjian dinamakan Perjanjian Pematuhan Syariah antara TDC Holding dan Lariba Consulting.
Ya. Jadi syarikat diperlukan menandatangani perjanjian pematuhan syariah. Jadi maksudnya dalam dalam perjanjian ini dia ada syarat-syarat yang mesti dia buat sepanjang operasi syarikat untuk pastikan dia terus patuh syariah. Kalau dia langgar saja, kita boleh tarik balik status patuh syariah. Ya. Syarikat perlu lantik eksekutif syariah dalaman tetap. TDC telah melantik Farisha. Ya. Syarikat perlu lantik penasihat syariah yang berkuasa selama 1 hingga 2 tahun. Buat masa ini, Lariba Consulting menjadi penasihat syariah. Syarikat akan masuk ke fasa pematuhan syariah pasca kelulusan. Selepas itu, penasihat syariah dan eksekutif syariah akan memantau syarikat setiap masa. Dan syarikat akan diberikan sijil patuh syariah. Dan syarikat juga, kami sebagai penasihat syariah, kami berikan huraian penilaian syariah kepada tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Kalau nak laporan ni, saya rasa sudah ada dalam website ke, dalam dokumen Telegram. Kita tunjuk kalau tuan-tuan nak gunakan dokumen ini untuk jawab kalau orang tanya, syarikat ni dia simpan duit dekat mana? Tengok sini, akaun bank. Macam mana ni? Bonus prestasi boleh tak? Cuba cek kat sini. Muka surat berapa? Muka surat 16. Cek macam mana bonus prestasi patuh syariah. Macam mana naik taraf pengedar patuh syariah. Adakah harga tinggi? Kita tengok isu harga. Ya, boleh tuan-tuan tengok auto redemption wallet, upgrade wallet, semua telah dinilai sama ada patuh syariah. Jadi laporan ini adalah laporan untuk publik ataupun untuk masyarakat. Kalau tuan-tuan nak tahu kenapa TDC patuh syariah, boleh ambil dokumen ini. Ya, baik. Dan syarikat pun diberikan sijil patuh syariah macam ni. Ya, kenapa ditulis Cina kat sebelah kanan tu? Yang tulis Cina tu ialah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, baik. Tuan-tuan dan perempuan, selepas diberi sijil patuh syariah, maka eksekutif syariah dan penasihat syariah akan memantau syarikat itu supaya dia berterusan patuh syariah. Kalau ada kontrak baru ataupun kontrak diubah, kalau ada SOP baru ataupun SOP diubah, ataupun ada produk baru, maka ia kena lalui juga syariah compliant juga. Syarikat perlu merujuk kepada penasihat syariah untuk isu-isu yang berkaitan syariah secara langsung atau tidak langsung. Syarikat nak buat majlis malam apa-apa semua, dia kena duduk dengan penasihat syariah, dia kena cek agenda tu. Sama agenda tu ada tak aktiviti ataupun event-event dalam majlis itu yang tidak patuh syariah. Kami kena cek dalam macam tu, dapat approve baru mereka boleh buat. Dan syarikat perlu mengadakan tiap-tiap bulan tiap-tiap bulan syarikat perlu mengadakan, kita panggil mesyuarat AJK syariah. Dipengerusikan oleh CEO, eksekutif syariah dalaman menjadi setiausaha. Saya pun akan hadir sekarang ni dalam virtual meeting Kita akan bincang isu-isu syariah yang sudah selesai atau dalam perhatian, isu-isu seperti isu pewarisan dan sebagainya. Kita akan buat penelitian. Kita akan cek kontrak-kontrak baru dan mereka akan bentangkan cadangan sama ada patuh syariah atau tidak. Untuk syarikat MLM selalunya dibincang isu-isu pemantauan pengedar dan juga stokis. Untuk TDC kita selalu bincang aktiviti pemantauan dealer. Dealer mana, master dealer yang ada isu, dealer mana yang ada isu ataupun dealer mana yang buat overclaim, apakah status overclaim, ada tak orang buat komplain pasal produk dan sebagainya. Dan laporan berkenaan pematuhan syariah keseluruhan dibentangkan dalam mesyuarat ini. Jadi mesyuarat ini adalah untuk memastikan syarikat berterusan patuh syariah. Bukan saja bagi sijil bye-bye. Tak ada. Kita buat penelitian setiap bulan, setiap masa. Baik. Kenapa tuan-tuan dan perempuan kita nak berjaya di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Itu tujuan kita. Kita nak berjaya di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. InsyaAllah. Tuan-tuan dan perempuan, itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Boleh tanya. Sekejap saya cek. Ada soalan tak? Ada soalan?
Sekarang saya tadi nampak macam ada soalan. Saya berpenjara. Okey. Tak ada soalan, semua orang faham lah. Bagus. Dealer semua, master dealer semua ni bagus. InsyaAllah. Tak ada dah. Saya bagi masa 30 saat. Kalau ada soalan, tak ada soalan, saya berhenti. Nik Hasanah, ada tak? Ya, saya Ustaz. Cuba tanya kalau ada soalan. Okay, para peserta, jika ada soalan, boleh type di chat ni. So, nanti kami akan bacakan soalan-soalannya. Okey. Dan Ustaz akan menjawablah soalannya. Slide ini saya akan bagi kepada TDC. TDC boleh kongsi lah. Ya, Waalaikumsalam. Okey, boleh Ustaz. Ya. Kita tunggu sekejap kalau ada soalan. Ya. Jadi harap semua dealer dan master dealer faham tentang proses patuh syariah dan macam mana orang kata proses seterusnya untuk syarikat patuh syariah. Jadi saya dan juga eksekutif syariah akan sentiasa memantau syarikat. Saya selalu berhubungan dengan CEO dan staf-staf TDC kalau ada apa-apa soalan. Kadang-kadang bukan syariah direct pun kami pun berbincang tentang macam mana nak majukan syarikat dan juga macam mana nak make sure that dealer-dealer ini mendapat kebaikan yang sepenuhnya daripada produk dan sebagainya. Ustaz, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan daripada Adilong. Soalannya, apa kelebihan atau kebaikan syariah compliance untuk dealer non-Muslim? Dealer yang? Non-Muslim, bukan Islam. Non-Muslim. Baik. Yang non-Muslim, baik. Non-Muslim dia punya pelanggan semestinya ada Muslim dan juga non-Muslim. Jadi kalau pelanggan dia bertanya, adakah syarikat ini patuh syariah? Orang Muslim selalu tanyalah kalau MLM dan sebagainya kan. Jadi mudah dia nak cakap syarikat ini patuh syariah, ini adalah sijilnya. Kepada non-Muslim, syariah ini bukan something yang di luar tabi'i atau kebiasaan manusia. Bila kita bercakap tentang patuh syariah, bukan orang yang bukan Islam itu kena masuk syariah, tidak. Patuh syariah maksudnya kita punya etika, adab dan tata cara syarikat adalah bersesuaian dengan manusia sejagat. Sebab apa? The values of Islam adalah sama dengan values manusia. Contohnya kena amanah, kena tepati janji, produk kena bagus, dan sebagainya. Jadi senang dia nak jual. Dia kata produk ni patuh syariah, bukanlah semua orang kena pakai capal, kena pakai kopiah, tak ada. Dia persesuaian. Tuan-tuan tengok kontraknya mesti adil, tak boleh paksa dan sebagainya. Jadi maksudnya dalam syariah tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma manusia. Dia semua akan bersesuaian dengan norma-norma manusia. Dia tak jadi masalah. Ia is natural. Because dalam Islam, Islamic values is universal values. Orang nak produk berkualiti, orang nak produk yang ada standard dan sebagainya. Jadi dia bersesuaian kepada Muslim dan juga non-Muslim. InsyaAllah. Dia dapat soalan kat mana tadi? Dekat chat ni. Okey. Ada lagi yang bertanya daripada Yazid Rosma. ARW atau Redemption Wallet ada tempoh masa setahun. Adakah patuh syariah? Soalan dia. Ada tempoh masa setahun maksudnya apa? Soalan dia ni kurang jelas sebenarnya. Boleh kalau auto redemption bila dah sampai boleh pakai kan? Bila dah cukup 290 boleh dapat automatic lah. Itu maksud auto redemption. Tapi kalau ada dalam tabung, ada time limit tak? Tak ada kan? Tak ada time limit kan? Mana ada time limit? Tak ada. Pendapat saya lah. Nanti ambil soalan tu kita clarify. Okay. Ada satu soalan. Ada soalan daripada Natra. Dari segi syariah, adakah suatu kesalahan menyertai lebih dari satu bisnes MLM? Dari segi undang-undang negara tak ada masalah. Tapi kalau dari segi syarat-syarat syarikat, bila kita sign satu perjanjian dengan syarikat, kita kata kita tak akan menyertai
MLM yang lain, maka kita kena patuhlah. Ya, kita telah berjanji bila kita sign ataupun kita jadi master dealer ataupun kita jadi dealer, kita telah setuju dengan terma-termanya, maka itu merupakan janji kita untuk menjadi dealer atau master dealer. Jadi kalau syarikat mengatakan bahawa kamu tidak boleh menjadi dealer yang lain, kamu setuju, maka kamu kena patuhlah. Kalau tak nak patuh, kena berhentilah. Sebab apa? Dalam Islam kita, apabila kita telah berjanji untuk ikut satu terma, maka kita kena ikutlah. Kalau tak setuju, jangan masuk. Macam tu je. Ya. Yang tu adalah kita panggil khiyar al-syarat. Option untuk letak-letak syarat adalah terletak kepada syarikat. Khiyar al-syarat. Option untuk meletakkan syarat. Jadi kalau pelanggan yang dah sign, dah bersetuju, maka kena ikut. Kalau tak setuju, boleh berhenti. Macam tu lah. Bukanlah saya suruh berhenti. Tidaklah. Ya. Okey, teruskan. Okay, soalan seterusnya daripada Nuhija. Nak tanya tentang dealer yang masih menggunakan akaun bank bukan Islamik sedangkan TDC sudah patuh syariah. Apakah akan efek juga kepada keseluruhan keuntungan syarikat? Tak ada kena mengena dengan syarikat. Cuma syarikat wajibkan akaun perbankan Islam. Kalau dealer tu nak masuk syurga, dia buka lah perbankan Islam. Senang kan? Ya. Sebab apa? Akaun perbankan konvensional dia ada riba. Riba tu dosa besar. Dosa besar membawa kita kepada neraka. Jadi tak ada kena mengena dengan keuntungan syarikat. Syarikat sebenarnya nak tolong semua dealer ni, ya, Islam ke tak Islam masuk syurga. Ya. Jadi nak ke tak nak, itu saja saya tanya. Ya, jadi kita mewajibkan sebab kita buat satu syarat. Ya, kita wajibkan sebab kita nak bantu. Lagipun tak ada masalah pun nak convert ke akaun perbankan Islam. Ya, dan sebab apa? Kalau akaun di perbankan konvensional dah garanti terlibat riba. Jadi ubahlah, ya, ubah. Okey, daripada Asha Rich. IRW ada tempoh setahun, 2 kali bonus kena terima susu. Jika ada dalam tempoh setahun, pangkat akan di. Yang ni kita kena tengok kat mana syarat ni. Saya tak jumpa syarat ni. Ya, apa ni? Note. Kenaikan platinum director punya syarat. Okey, yang ni betul ke ada? Yang ini untuk kelayakan PD. Kalau kelayakan PD, dia bukan dealer biasa lah kan? Ya. Ada ke syarat tu? Saya tak pernah jumpa. Ya. Kalau ada, tunjukkan kat saya. Saya tak pernah lalui lagi. Okay, Ustaz nanti. Yang ni saya play IB dulu lah. Saya tak boleh jawab. Ya, yang ni Yazid jawab. Tak dibubarkan pun. Ya, yang ni cuba Asharij. Cuba dapat clarification daripada syarikat dulu ya. Baik. Ada soalan lagi? Nick, ada lagi soalan? Belum, tak ada. Tak ada dah. Ada dah soalan daripada peserta. Okay. Kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu kuliah ini. Saya ucapkan selamat menyambut Ramadan, tak beberapa hari lagi. Ya, semoga kita semua akan mendapat pahala yang banyak dalam bulan Ramadan. Semoga dosa-dosa kita diampunkan. Semoga kita keluar daripada Ramadan ini menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya, lebih baik lagi daripada kita sekarang. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah, surah Al-As dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Okay, terima kasih Ustaz atas penyampaian penerangan tajuk yang cukup bagus. Siapa yang belum isi borang kehadiran dan malam-malam sila buat sekarang.
Oh, link tak boleh buka. Sekejap saya hantar link yang baru. Ustaz kalau nak beredar sudah boleh. Okey, saya leave dulu. Terima kasih. Sekejap ya, saya hantar link yang baru. Mungkin ada error dekat link tu. Kejap ya. Okey, saya dah hantar link yang baru di chat. So, saya minta semua untuk klik link berikut dan jawab ke borang kehadiran dan maklum balas. Boleh ke? Ustaz nama Ustaz Lariba ataupun Ustaz Abdul Aziz.